Menurut Dr. Bruce Lipton, 95% daripada sikap kita bergantung kepada apa yang didedahkan sekeliling kita. Dan lebih tepat lagi, 95% sikap anak-anak kita bergantung kepada apa yang kita dedahkan kepada mereka. 7 tahun pertama adalah satu tempoh yang sangat penting bagi ibu bapa dan penjaga anak ini untuk memastikan supaya anak-anak ini didedahkan dengan perkara-perkara yang elok sahaja. Sekiranya anak anda melakukan sesuatu perkara yang tidak anda ingini, periksa balik apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang anda atau orang sekeliling anda tuturkan dan tunjukkan kepadanya. Seawal dari lahir sehingga ke umur 7 tahun, gelombang otak manusia adalah di bawah tahap kesedaran. Ianya berada dalam level gelombang yang dipanggil gelombang theta. Dalam kondisi gelombang theta ini, semua kanak-kanak berada dalam keadaan berimajinasi. Mereka bermain pasir, berlagak seperti superhero, menyanyi, naik kuda dan banyak lagi. Bagi mereka, semua ini adalah nyata. Bahkan, manusia dewasa yang berada dalam kondisi ini juga sama keadaannya. Bezanya, manusia dewasa mempunyai kesedaran yang tinggi di mana gelombang otak mereka biasanya akan mencapai gelombang beta ketika bekerja dan alfa ketika berehat atau dalam keadaan yang tenang. Manakala, kanak-kanak berumur 7 tahun ke bawah yang mana kesedarannya masih belum terbuka, mereka ini selalu berada dalam kondisi theta. Imajinasi adalah dunianya. Dalam kondisi theta inilah setiap apa yang diserap oleh panca indera sama ada penglihatan, pendengaran dan diri rasa akan dirakam di bawah minda para sedar mereka. Rakaman ini menjadi program kekal dalam minda manusia secara tidak langsung. Kalau anda pernah menonton kartun Inside Out, rakaman ini dianalogikan sebagai pengalaman yang membentuk sebuah pulau, yang mana pulau ini menjadi prinsip yang mempengaruhi sikap seseorang manusia. Jangan tak tahu, pulau ini dibina berdasarkan apa yang dilalui oleh manusia itu dalam kehidupan seharian mereka. Lebih spesifik, dalam kondisi theta, manusia dewasa dapat membezakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Namun, dalam keadaan gelombang otak theta, mahu atau tak, ianya tetap akan dirakam oleh minda untuk dijadikan program kekal di dalam diri mereka. Menarik kan? Dalam kondisi theta ni, tiada aktiviti lain yang akan dihadam oleh minda separa sedar mereka ini, selain dari apa yang dipaparkan atau yang diterima oleh minda mereka secara langsung oleh panca indera tadi. Jadi, sekiranya anak-anak diberikan contoh peristiwa untuk mereka belajar dari pengajaran yang terhasil daripada peristiwa itu, ianya tidak akan berhasil. Malah apa yang akan dirakam oleh minda mereka adalah peristiwa asal itu sendiri. Sekiranya peristiwa atau contoh itu adalah satu contoh yang baik, maka baiklah perkara yang diterima oleh mindanya. Kita ambil contoh. Sekiranya anak-anak itu diherdik dan dimarah kerana tidak mendengar kata-kata kita atas alasan supaya dia belajar untuk dengar kata kita. Tapi sebenarnya apa yang dirakam oleh anak ini adalah herdikan dan amarah itu. Anak-anak ini akan cenderung untuk mempunyai sikap mengherdik individu lainnya nanti. Yang paling menakutkan, ibu bapa yang bertengkar di hadapan anak-anak mereka, walaupun kelihatan anak-anak ini tidak tahu apa-apa, tapi sebenarnya mereka sedang merakam apa yang sedang berlaku dan akan tanam dalam mindanya untuk dijadikan program dalam diri mereka. Sekiranya anak berkelakuan atau melakukan sesuatu perkara yang di luar jangkaan dan pengetahuan,
kembali periksa apa yang dihidangkan kepada mereka. Tengok siapa yang menjaganya, apa yang mereka lakukan depan anak-anak ini. Periksa kembali video YouTube yang kita berikan kepada mereka ketika kita sedang sibuk membuat kerja. Mungkin ada unsur yang tidak baik dalam rancangan yang ditonton oleh anak-anak ini. Ingat, 7 tahun pertama adalah penting untuk kita membina pribadi yang baik untuk anak-anak kita. Fikirkan kembali. Berapa ratus, malah berapa ribu aktiviti dan kejadian yang berlaku di sekeliling anak kita sepanjang seharian. Dan adakah perkara-perkara yang berlaku itu adalah seperti yang kita mahukan?